alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jemaah Masjid Hasanah beserta Tafaqquh Fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tadabbur surah Yasin yang mana kita telah berada ataupun kita telah sampai pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Jadi sebelum ini kita telah membincangkan surah Yasin sampai kepada ayat yang ke-17 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Yang ini kita sebut para rasul yang datang memberikan peringatan kepada ashabul qaryah itu, ya ini datang memberikan peringatan dan peringatan mereka itu ditolak oleh penduduk ashabul qaryah. Dan kita sebutkan bahawa mereka sepakat, ini seolah-olah sepakat, yang ini dinamakan qaryah itu kerana mereka sepakat di atas satu perkara yang sama untuk menolak dakwah para rasul tersebut. Maka para rasul itu pun mengatakan bahawa tak perlu kami kami tidak memerlukan pengiktirafan daripada kalian. Cukuplah qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Cukuplah Tuhan kami mengetahui bahawa kami ini sememangnya diutuskan kepada kalian, dan tidaklah tugas kami para rasul ini melainkan wa ma alaina illal balaghul mubin. Ini kecuali menyampaikan dengan jelas. Kita sebut dah makna balagh ini adalah suatu bentuk penyampaian ataupun peringatan yang sampai kepada hati, balagh. Dan kita sebut balaghah Al-Quran. Ini dengan kebahasaan Al-Quran ini memang sampai kepada hingga terkesan orang musyrikin. Tetapi mereka memilih untuk tidak beriman. Dan mubin ini maknanya peringatan itu sampai kepada akal manusia. Ya, ini dari sudut logiknya memang sepatutnya para rasul itu diikuti. Nanti kita akan cerita selepas ini tentang pemuda hujung kota mengatakan sebab apa secara logiknya perlu mengikuti para rasul ni, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan sambung kepada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Maknanya, penduduk bandar itu pun berkata, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti daripada menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, bila ashabul qaryah ini mereka dah tak ada hujah lah. Mereka tidak ada hujah untuk menolak dakwah para rasul ini, maka mereka pergi kepada satu step lagi, iaitu adalah serang peribadi. Jadi kalau kita tengok pergolakan di mana-mana negara atau di negara kita sendiri pun, pergolakan sesama sesiapa sahaja, baik ahli politik, agamawan dan sebagainya, yang mana bila ketandusan hujah, satu pihak yang ketandusan hujah, jadi kalau dia tak mau mengalah, maka dia pergi kepada serangan peribadi. Jadi apa yang dilakukan, serangan peribadi yang dilakukan kepada para rasul ini, jadi mereka mengatakan qalu inna tatayyarna bikum. Jadi nasib malang kami hari ini
nasib malang kami disebabkan kalian. Kalian ni bawa nasib malang. Jadi mereka mendakwa bahawa nasib malang yang menimpa mereka ini adalah disebabkan oleh para utusan tersebut. Maksud tatayyarna ini menunjukkan kepada tidak ada kelebihan yang kami dapat dengan keberadaan dan apa yang kamu bawa. Tatayyarna ni, tayara ni asalnya daripada perkataan tiarah. Tiarah ni maksudnya tayr, iaitu burung. Apa kena-mengena nasib malang dengan burung? Jadi dalam hadis Nabi SAW sebut la adwa wa la tiarah. Tidak ada penyakit yang menular secara sendirian dan tidak juga adanya nasib malang disebabkan haiwan yang tertentu. Jadi orang Arab jahiliah dulu, cara mereka untuk sebelum daripada mereka keluar pergi ke berdagang, musafir dan sebagainya, jadi mereka akan ambil burung, maka mereka akan lempar burung tu. Jadi kalau burung itu pergi ke kiri, maka ini menunjukkan bahawa musafir mereka seolah-olah tak diberkati. Seolah-olah kalau pergi itu memang ada sial dan sebagainya. Tapi kalau burung itu dilepaskan dan burung itu terbang ke kanan, maka nasibnya baik, maka mereka boleh untuk pergi berjalan. Maksudnya ataupun pergi bermusafir. Ini benda ni berlaku juga kepada masyarakat Melayu kita hari ini. Ini apabila dululah saya kecil-kecil dulu besar di kampung kan, di Sungai Petani Kedah. Ada belakang rumah ni kira ada biawak lah kan. Jadi orang tua-tua dia kata dulu kalau biawak lintas ni jangan lalu. Ini kepercayaan yang sedemikian adalah kepercayaan yang tak benar lah. Dan mereka mengatakan nasib malang, yakni daripada perkataan tayara tadi, tatayyarna bikum ini, yakni nasib malang ini kenapa? Apa yang menimpa kepada ashabul qaryah? Yakni mereka nak sebutkan bahawa seolah-olah datangnya para rasul ini, yang mana kita sebutkan sebelum ini, para rasul ini bawa satu kaedah ataupun satu kefahaman tentang kehidupan manusia ini. Kehidupan manusia ini dia perlu selari dengan syariat. Syariat ini bukan sekadar pada solat, pada ibadah-ibadah khusus, tapi dalam kehidupan manusia juga. Ini akhlak yang baik dan sebagainya. Jadi disebabkan itu manusia rasa terkongkong dengan dengan syariat agama. Jadi mereka rasa agama yang datang ini menyekat, bahkan tidak memberikan kelebihan, banyak menyekat, itu tak boleh, ini tak boleh. Jadi disebabkan itu mereka rasa tak ada apa yang bagus pun terhadap agama ni. Ini sebab apa? Sebab kalau sebelum kehidupan beragama ini, mereka dah selesa dengan kehidupan dia. Ini yang kita sebut ghafilun. Kalau masih ingat dulu kita sebut tentang makna ghafilun ini, mereka rasa selesa dengan kehidupan yang mereka ada sekarang ini. Rasa tidak perlukan kepada agama ini. Sebab apa? Sebab tanpa agama ni mereka dah hidup senang lenang. Dengan kemewahan, dengan kemegahan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini satu pengajaran yang mungkin kita dapati, iaitu keimanan ini, kita meyakini tentang agama dan kita beriman ini bukanlah kerana adanya kelebihan-kelebihan yang tertentu. Maknanya bukan tunggu kalau kita nak solat, nak tunggu sains cakap bahawa solat ini ada bagus dari sudut kesihatan, kita duk bangun, rukuk, sujud. Sama juga dengan puasa, bukan sebab kita nak nak kurus terlebih dahulu, tapi kita beriman kerana itu adalah dan kita beramal kerana itu adalah suruhan, kerana itu adalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita beriman, kita melaksanakan, maka kelebihan-kelebihan yang datang selepasnya terhadap apa yang dibuktikan oleh sains itu, maka itu adalah satu kelebihan yang juga kita boleh dapat. Baik. Jadi ancaman ashabul qaryah ini kepada para utusan apa yang dibuat? Maka mereka ancam apa? La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim.
Yang ni mereka buat apa? Sekejap. Okey. Apa yang disebutkan? Yang pertama, la illam tantahu, kalaulah mereka yang tak berhenti, lanarjumannakum. Yang pertama kami akan rejam. Sebab apa rejam? Sama ada rejam ini maksudnya rejam untuk menjauhkan diri manusia daripada menjauhkan diri para rasul daripada mereka, ataupun maksud rejam ini adalah rejam sampai mati. Wala yamassannakum, ataupun akan ditangkap, lalu akan diseksa hingga mati. Wala yamassannakum minna azabun alim. So dua ancaman. Yang pertama, kalau tak berhenti daripada dakwah, maka kami akan jauhkan kamu daripada kami, ataupun lagi kata apa, lagi teruk daripada itu adalah mereka akan dikenakan azab. Yang ni maksudnya diancam untuk bunuh. Jadi bila wujudnya ancaman bunuh pada para nabi ni, pada mana-mana nabi pun, maka pada waktu ini telah berhentinya peluang kepada kepada kaum tersebut. Jadi Nabi SAW dan juga nabi-nabi yang terdahulu, ketika mana mereka memberikan peringatan, maka azab itu telah hampir kepada sesuatu kaum itu. Kepada contohnya Nabi SAW ketika mana baginda menyebutkan di atas Bukit Safa. Yang ni Nabi memperingatkan bahawa adanya azab di belakang kamu yang mana menanti kamu, kalau kamu tidak mengikuti apa yang Nabi SAW sebutkan. Jadi bila adanya ancaman dan azab itu semakin hampir kepada sesuatu kaum, ketika mana mereka mengancam para nabi yang datang untuk memberikan peringatan kepada mereka, maka pada waktu itu dekatlah mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana nabi pun. Nabi SAW, ketika mana beliau diancam untuk dibunuh, bahkan disusun atur untuk dibunuh di Darun Nadwah, maka pada waktu itulah berlakunya hijrah. Walaupun sebelumnya diancam, tapi belum lagi dilaksanakan, hingga sampai dilaksanakan, maka pada waktu itulah berlakunya hijrah Nabi SAW. Dan setelah berlakunya hijrah, bila datangnya peperangan kepada orang musyrikin, maka itulah bentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang musyrikin. Jadi sunnatullahnya macam itu. Yang ini ketika mana para rasul ini diancam dengan pembunuhan, maka pada waktu itu semakin dekatlah azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maka lalu kata apa yang disebutkan oleh para nabi kepada penduduk Ashabul Qaryah, mereka kata qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Dan rasul-rasul itu menjawab, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberikan peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum-kaum yang melampau. Baik. Para rasul ini menyebutkan qalu ta'irukum ma'akum. Kalau kita perasan pada ayat 17 tadi, ayat 18 tadi, apa yang disebutkan oleh Ashabul Qaryah, qalu inna tatayyarna bikum, ba dengan huruf ba. Tapi bila para rasul itu menjawab semula, mereka kata apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Apa beza ketika mana Allah kata ta'irukum, tatayyarna bikum ataupun ta'irukum ma'akum? Bezanya adalah seolah para rasul itu mengatakan, kamu janganlah nak nafikan bahawa kamu sedar nasib malang yang menimpa kamu itu adalah disebabkan kamu sendiri. Qalu ta'irukum ma'akum, maknanya nasib malang itu, ta'iru tu nasib malang, itu bersama dengan kamu dan berlegar di antara kamu. Bukan disebabkan kami yang datang memberikan peringatan kepada kamu, kamu nasib malang, tidak. Tapi nasib malang itu berada bersama kamu. Yang ini menunjukkan disebabkan oleh perangai dan juga sikap kamu sendiri.
Maka in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Ini patutkah kami di para utusan ini diancam kerana menyampaikan kebenaran? Maka sungguh para rasul ini mengatakan bahawa mereka ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi cerita Ashabul Qaryah dengan cerita Nabi dengan 3 orang Nabi itu berhenti pada takat ayat yang ke-19 ini. Dan tidak disebutkan di dalam tafsiran secara terperinci apakah yang berlaku kepada 3 orang Rasul ini. Cuma yang kita dapati dan yang dapat kita faham daripada ayat 18 dan 19 ini, ada kemungkinan para Rasul ini telah pun dibunuh. Sebab mereka kata, kalau kamu tak berhenti, kami akan rejam dan kami akan kenakan azab. Sudah tentulah para Rasul ini, sifat Rasul mereka itu tidak berhenti daripada balar. Tidak berhenti daripada menyampaikan walaupun ancaman-ancaman dikenakan ke atas mereka. Maka ada kemungkinan besar bahawa 3 orang Rasul ini telah pun dibunuh. So dari sudut dialognya, dialog cerita antara Ashabul Qaryah dan juga 3 orang Rasul ini berhenti pada ayat 19. Kemudian datanglah pada ayat yang ke-20, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah pemuda hujung kota. Yang mana sebahagian tafsir menyebutkan ceritanya adalah cerita Habibun Najjar. Tapi tak apalah. Yang ini kita dalam kisah Al-Quran, sebagaimana yang saya sebutkan dulu, saya rasa saya pernah sebutkan, yang mana tidak penting untuk kita mengetahui siapakah namanya, bilakah ia berlaku, di manakah tempatnya. Kerana yang penting adalah apakah mesej peringatan, ibarah yang nak kita ambil daripada kisah tersebut. Kerana kisah itu mungkin berulang pada karakter orang yang lain, pada waktu-waktu yang lain, di tempat-tempat yang lain. Tetapi mesej ataupun petunjuk daripada ayat Al-Quran itu sama, tentang bila pun ia berlaku kepada siapa pun di mana-mana saja pun ia berlaku. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala soalah pada ayat 20 ini. Jadi ketika mana kita sebutkan tadi, ketika mana para rasul ini diancam bunuh, bahkan dah dibunuh, maka pada waktu ini akan datang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seolahnya Allah Subhanahu Wa Taala pause sekejap. Azab Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Sebab datangnya masih lagi ada orang yang beriman yang mana menyampaikan kebenaran. Yang ini dia tak duduk diam. Sebab itu kita sebutkan Ashabul Qaryah ini, qaryah itu sendiri adalah apabila satu kawasan yang mana mereka ini bersepakat di atas satu perkara. Walaupun kalau kata ada orang yang baik tapi dia tidak menyampaikan kebaikan ataupun dia tidak mencegah kemungkaran, yang ini seolah-olah mana dia bersetuju dengan perkara tersebut, maka akan didatangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila ada orang yang mana melaksanakan amal ma'ruf dan juga nahi mungkar, yang ini nak menolak ataupun nak menghalang daripada berlakunya kemungkaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala pause, berhentikan sebentar azab Allah Subhanahu Wa Taala, bagi laluan lagi. Yang ini seolah Allah bagi peluang lagi untuk mereka ini menerima peringatan. Kalau bukan daripada 3 orang Rasul, mungkin daripada seorang lelaki yang mana datangnya daripada hujung kota. Jadi selepas daripada mereka menolak juga lelaki hujung kota ni, ini kesimpulan secara umum dulu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut nanti pada ayat yang ke-28, 29 nanti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka. Jadi satu tempat itu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar azab apabila tidak ada manusia yang mana melakukan amal ma'ruf dan juga nahi mungkar. Selagi mana ada orang yang melaksanakan, maka insya-Allah akan terjauhlah daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So pada ayat yang ke-20 ini kita akan masuk kepada bagaimana pula lelaki hujung kota ini yang mana dia mengambil tempat para rasul ini untuk dia berdialog dan juga berdakwah kepada kaumnya. Baik.
Kata beliau, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut peristiwa ini dalam ayat yang ke-20. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu memberikan nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. So kalau kita tengok dari sudut terjemahan, dia menggambarkan seolah-olah ketika rasul itu diancam, datangnya seorang lelaki. Tapi kalau kita tengok berdasarkan petunjuk ayat, makna kata seolah para rasul itu telah pun dibunuh, dan lelaki ini tidak pun sempat untuk berjumpa para rasul tersebut. Baik. Mari kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ciri-ciri yang ada pada lelaki hujung kota ni. Baik. Yang pertama, sebagaimana yang saya sebut pada ayat permulaan ayat yang ke-13 dahulu, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut idza ja'ahal mursalun, ketika datangnya para rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan lelaki hujung kota ni wajaa. Wajaa, yang ini datang, yang mana kita sebut jaa ini beza dengan perkataan ata. Ata ini hamzah, ta dengan alif maksurah. Yang ini perkataan ata. Ini berbezanya perkataan ata dan jaa ini dari sudut kedalaman makna. Jaa itu adalah sesuatu yang didatangi dengan cara yang susah. Jadi nak sebutkan dakwah para rasul itu panjang prosesnya, sukar perjalanannya. Ini dakwah lelaki ini tadi yang mana datang daripada hujung kota. Yang ini kalau kita ibaratkan sebagaimana qaryah ini di tengah-tengah kota kita Kuala Lumpur lah. Yang mana lelaki ini mungkin datang daripada hujung kota, yang ini daripada Perlis, jauh daripada Perlis datang ke Kuala Lumpur. Yang ini menempuhi satu perjalanan yang panjang. Yang ini sukar prosesnya itu. Ja'a, sebagaimana kita kata iza ja'a nasrullah, yang ini bila datangnya pertolongan Allah. Tetapi datangnya itu adalah datang dalam tempoh yang lama. Prosesnya itu adalah proses yang panjang. So lelaki ini, kualiti yang ada pada dirinya, karakter yang pertama adalah kecekalan. Kerana nak menyampaikan dakwah, datang daripada jauh ini bukan satu benda yang mudah. Yang ini perlu keluar daripada rasa selesa, perlu keluar daripada keselesaan, kerana dakwah yang dia ingin sampaikan itu adalah satu proses yang panjang. Dan apabila musafir, sudah tentulah musafir ini mempunyai kepenatan dan juga kesukarannya yang tersendiri. Tambah-tambah pada zaman dahulu, kalau kita hari ini pun naik kereta pun rasa penat dan sebagainya, tambahlah lagi musafir di tengah padang pasir, yang ini pada waktu dahulu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wajaa min aqsal Madinah. Yang ini yang saya sebutkan, apa beza ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qaryah dan juga Madinah. Pada ayat 13 Allah cerita tentang ashabul qaryah, cerita yang sama. Tapi ketika mana lelaki ini datang, Allah kata wajaa min aqsal Madinah. Yang ini berubah perkataan daripada Madinah itu kepada daripada qaryah kepada Madinah. So apa beza antara Madinah dan juga qaryah? Baik, Madinah ini adalah gabungan beberapa qaryah. Maknanya Madinah ni satu bandar, kita kata Madinah ni mudah fahamnya adalah Malaysia. Yang mana Malaysia ini mempunyai beberapa qaryah yang menunjukkan kepada negeri. Yang ini qaryah ini adalah negeri-negeri. Maknanya kalau lelaki ini datang daripada Aqsal Madinah, maknanya dia datang daripada hujung negara itu, ya ini hujung negeri lah. Jadi kita faham, mudah fahamnya kalau kita gambarkan tadi saya sebut di Malaysia ni, maknanya Rasul ini tadi datang di Lembah Kelang ni, di Kuala Lumpur, Selangor ni, dan lelaki hujung kota ni datang daripada Perlis, sebagai contoh. Ini untuk kita mudah faham. Dan lelaki ini kenapa dia datang dan dia disebutkan datang daripada hujung kota, maknanya
dakwah para rasul yang mana para rasul diutuskan di tengah qaryah, di tengah kota itu menjadi viral. Dakwah para rasul ini telah berkembang disebabkan lamanya yang kita sebut ijza'ahal mursalun, lamanya para rasul ini dakwah. Kalau hari ini mungkinlah semudah kita baca di berita, apa tu, live di TV, baca di WhatsApp, ini menjadi viral. Tapi cerita zaman dahulu yang tidak ada alat komunikasi internet dan sebagainya, yang menjadi viral ini bukan satu benda yang mudah. Ini menunjukkan bahawa usaha yang dibuat oleh para rasul itu tidak sedikit. Dakwah yang dibuat oleh para rasul itu tidak mudah untuk menyebabkan dakwah mereka ini viral daripada qaryah ke qaryah, hinggalah sampai ke hujung Madinah, ke seluruh Madinah tersebut. Maknanya dakwah para rasul itu walaupun diutuskan di Kuala Lumpur dan juga Selangor, tapi disebabkan viralnya, lamanya prosesnya itu menyebabkan ia viral sampai ke Perak, sampai ke Pulau Pinang, sampai ke Kedah, akhirnya barulah sampai ke Perlis. Sebutkan lamanya proses dakwah tersebut. Maaf, boleh dengar dengan jelas ke? Kalau boleh dengar, boleh type. Kalau ada apa-apa permasalahan, mungkin boleh type di ruang chat supaya saya ambil perhatian lah. Baik ya. Baik, kata ashabul kata pemuda hujung kota ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bila dakwah itu viral sampai ke hujung kota, maka pemuda hujung kota ini dia pun datang. Jadi menunjukkan apa? Yang pertama, para rasul ini diutuskan di tengah kota. Dan pemuda itu berasal daripada hujung kota. Jadi ini menunjukkan bahawa pemuda ini dia belum lagi nak berkesempatan berjumpa para rasul. Kerana mereka ini diutuskan di tengah kota. Tapi dalam keadaan tu dia beriman. Makna kata, kalaulah kita kata kita ambil ayat ni tadi, lelaki hujung kota ni, kalau dia kata bermula berjumpa dengan Rasul ini ketika mana dia berjumpa dengan kaum dia. Kalau kita ambil daripada terjemahan yang tadi, kita tengok terjemahan ni kan. Dan semasa Rasul-Rasul itu diancam. Maknanya kalau kita nak kata pemuda ini jumpa Rasul-Rasul itu pun, kali pertama jumpa adalah ketika mana Rasul-Rasul itu telah pun diancam. Tapi kalau kita tengok daripada petunjuk ayat yang saya sebutkan tadi, ada kemungkinan yang lebih besar para Rasul ini telah pun dibunuh. Kerana apa? Sudah tentu para Rasul ini tidak akan berhenti daripada menyampaikan pesanan dan juga peringatan. So menunjukkan bahawa lelaki ini tak jumpa lagi dengan para Rasul ini, tapi dia dah beriman terlebih dahulu. Ini dakwah itu telah sampai dulu kepada dia dan dia telah beriman. Dan hari ini situasi ini ada kepada kita. Dan kita tidak berkesempatan berjumpa dengan Nabi SAW. Tetapi daripada ketidaksempatan jumpa secara depan pun kita masih lagi beriman. Sebab itu ada kualiti orang-orang yang beriman yang disebutkan bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa kita ini adalah ikhwan, saudara Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kita beriman kepada Nabi SAW tetapi dalam keadaan kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Itu satu kualiti yang besar. Jadi lelaki ini tadi, dia tetap beriman walaupun dia belum lagi berkesempatan nak berjumpa Rasul. Rasul ada tapi tak berkesempatan. Ataupun mungkin Rasul telah pun dibunuh. Dan dari sudut lokasi, maka bila Allah kata Aqsa ni maksudnya di hujung, paling hujung. Jadi nak menunjukkan bahawa jarak itu jarak yang jauh daripada tempat lelaki ini berada. Aqsa, di hujung sekali. Dan pada ayat ini, pada karakter yang ada pada pemuda ini, kita dapati bahawa pemuda ini ada kemungkinan yang besarnya beliau ini tidak dilahirkan dalam keadaan beriman. Sebab apa? Sebab dakwah itu menjadi viral dan kemudian dia beriman. Maknanya dia bukan lahir-lahir dia terus beriman.
bahkan dia baru sahaja beriman selepas daripada mendengar dakwah para rasul tersebut. Ini berdasarkan petunjuk ayat yang ke-11. Ini kita faham dan saya ulang, selalu saya sebutkan bahawa mukaddimah surah Yasin daripada ayat 1 sampai 12 itu sangat penting. Supaya kita faham cerita selepas itu Allah bawakan untuk menerangkan apa yang ada dalam mukaddimah itu. Ini apa kualiti yang ada pada lelaki ini adalah innama tunziru man ittaba'az zikra. Ya, ini dia bukan sekadar dia mendengar zikra itu, tapi dia ada keinginan. Dia ada kemauan untuk mengikut ittaba'a, dengan bersungguh-sungguh nak mengikut peringatan tersebut. Walaupun dia lahir bukan dalam keadaan yang beriman. Dia baru sahaja nak beriman. Tapi kualiti yang ada padanya adalah apabila dia nak beriman. Dia nak mengikut ittaba'az zikra. Maka dia beriman dengan para rasul tersebut. Dan dalam keadaan semua penduduk yang tidak beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati seorang lelaki yang mana untuk mendokong dakwah para nabi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nahnu nuhyil mauta. Maaf Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan daripada hati-hati yang mati penduduk Ashabul Qaryah ini seorang saja, innama tunziru man ittaba'az zikra fa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu. Itu menunjukkan bahawa seorang sahaja yang beriman. Yang menunjukkan kepada mufrad, kepada singular, kepada seorang. Ini dalam banyak-banyak mereka yang tidak beriman, maka lelaki pemuda hujung kota ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk inna nahnu nuhyil mauta, untuk dihidupkan hatinya. Maka disebabkan hati yang hidup, ini dia mahu dan dia bersungguh untuk mengikut peringatan yang dibawa oleh para rasul, menyebabkan dia tak kisah dengan ancaman-ancaman yang ada yang dikenakan kepada para nabi. Ini pada karakter seterusnya, iaitu perkataan rajulun, lelaki. Jadi nak sebutkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa jaa min aqsal madinati rajulun, ini seorang lelaki, ini menunjukkan bahawa keberanian beliau ni walaupun ada kemungkinan yang sangat besar untuk menghadapi risiko direjam dan juga dibunuh. Jadi kalaulah para nabi ni tadi, yang 3 orang itu, 3 orang para nabi yang datang itu pun diancam untuk direjam dan dibunuh, ini kan pula kalau lelaki hujung kota ini dia adalah seorang. Tetapi kita tengok bagaimana lelaki ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan keberanian dia itu, walaupun ditahu bahawa para nabi ini, mereka ini memiliki ismah. Dan ismah ini bukan semata-mata bahawa Allah Subhanahu bahawa para nabi ini tidak melakukan dosa. Tetapi ismah, maksum, yang kita sebut maksum ni, para nabi ini maksum. Maksud ismah ini juga adalah para nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mereka menyampaikan peringatan. Hinggalah selesai daripada mereka menyampaikan peringatan tersebut. Para nabi ada ismah tersebut. Lelaki ini orang biasa. Jadi dalam keadaan itu dia tidak memberikan alasan bahawa para nabi tak apalah sampaikan, sebab para nabi ini dilindungi oleh Allah sedangkan beliau tidak. Tapi nak sebutkan bagaimana rajulun, kelakian yang sebenar, lelaki ini keberanian dia itu untuk menyampaikan walaupun dia sedar dia berhadapan dengan ancaman direjam dan juga dibunuh. Juga kita tengok lelaki ini tadi kita sebutkan, yang ni dia belum lagi berjumpa dengan para rasul ni. Maknanya kalau dari sudut logiknya kita katakan, maknanya bukanlah dia tak sempat nak bertalaki, nak duduk lama dengan para rasul ni, nak dengar, nak apa yang disampaikan, nak belajar sungguh tak. Tak ada sempat nak ambil degree ke apa dan sebagainya.
Kan? Tapi dalam keadaan itu dia tidak pernah beralasan kan? Bahawa dulu aku ni pernah syirik. Aku ni tidak ada ilmu agama, tak mendalami ilmu agama. Tak sempat nak belajar secara berterus dengan para rasul. Kan? Jadi aku ni tak layaklah nak bicara hal agama. Kan? Jauh lagi lah nak menyampaikan dakwah. Kan? Ini nak tengok karakter yang ada pada lelaki tersebut. Lelaki tersebut, bukan lelaki itu, menunjukkan bahawa dia sangat sedar walaupun dia pernah syirik. Walaupun dia tidak ada ilmu agama yang mendalam, walaupun dia tak sempat belajar tinggi tentang ilmu agama dengan para ulama, dengan para rasul, tetapi dia tidak memberi alasan bahawa dia tidak layak berbicara tentang hal agama, apatah lagi nak menyampaikan dakwah. Sebab itu kita selalu sebutkan bahawa dakwah ini bukanlah terletak di atas bahu para asatizah, ustaz-ustaz semata-mata. Dakwah ini terletak pada setiap daripada kita. Kerana setiap daripada kita ini mempunyai tanggungjawab masing-masing. Kita ada orang di bawah jagaan kita, anak kita, isteri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, yang mana kita bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Jangan kita beralasan kita ni taklah pandai sangat ilmu agama, mungkin bacaan Al-Quran pun masih lagi sambil-sambil belajar kan. Nak cakap benda-benda Islam ni jauh sekali. Tidak. Lelaki ini seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala contohkan, bukan nak tunggu kepada perfection, tetapi dia bila dia dapat sesuatu maka dia terus berusaha untuk menyampaikan. Menunjukkan bahawa semua orang menggalas tanggungjawab dakwah ini. Bukan semata-mata para ilmuwan, bukan semata-mata para ulama, bahkan bukan semata-mata para anbiya sahaja. Kenapa? Lelaki ini dia sangat mengerti bahawa para rasul ini dia ada tugasnya dan dia juga mempunyai tugasnya yang tersendiri. Baik. Kemudian jadi ayat 20 ni agak panjang sikit. Ini kita bicara ayat 20 ni kerana dia menggambarkan tentang karakter pemuda itu tadi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut yas'a. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Seterusnya karakter yang ada pada pemuda hujung kota ini adalah beliau ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia berada dalam keadaan tergesa-gesa, bergegas. Yas'a. Sa'i, macam kita sa'i kan, sa'i daripada Safa ke Marwah, maka kita sa'i itu dalam keadaan yang kadang-kadang kita lari anak, ini tergesa-gesa. Jadi nak sebutkan lelaki ni dia merasai rasa urgensi, rasa kepentingan untuk dia menyelamatkan kaumnya daripada azab. Ini kita sebutkan tadi, ketika mana para rasul diancam, ketika mana agama itu ditolak, maka pada waktu ni dekatlah satu kaum itu terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lelaki ini dia rasa urgensi, rasa perlu dia cepat untuk dia nak selamatkan kaumnya. Jadi dari sudut rasa cepat dan juga keikhlasan dia itu, ini nak menyelamatkan kaumnya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah terjemahkan ini dalam bentuk ketakasan dia untuk dia bergerak. Yang ini dengan perkataan yas'a. Dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut yas'a, yang ini menunjukkan tergesa-gesa, berlari dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa lelaki ini dia tidak mempunyai sumber ataupun resource yang banyak. Yang mana hari ini kita nak pergi dakwah, nak pergi sampaikan nasihat, peringatan, kita ada motor, ada kereta, dan ada resource yang lain dengan pelbagai resource. Tetapi lelaki ini tidak ada resource, tak ada sumber, tak ada kenderaan. Yang ini hanya lari jalan kaki semata-mata, dan dalam keadaan itu dia tetap juga berusaha untuk menyampaikan. Dan rasa urgensi dia itu tidak membatalkan diri dia untuk terus berdakwah walaupun dia tahu bahawa 3 rasul itu dah diancam. 3 rasul itu dah ditolak. Walhal beliau ini keseorangan dan juga bukan Nabi pula. Tetapi disebabkan rasa kepentingan untuk menyampaikan, yang mana lahir daripada rasa keikhlasan daripada hati dia untuk menyampaikan dan selamatkan dari kaumnya daripada azab. Jadi menyebabkan dia rasa perlunya dia
segera untuk menyampaikan. Jadi ini karakter yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang ada pada pemuda hujung kota ini tadi. Dan ketika mana dia berada bersama dengan kaumnya, apa yang disebutkan? Yang ini beliau menyebutkan qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah para rasul itu. Jadi kata-kata lelaki ni sangat ringkas, tetapi dia mempunyai dua unsur supaya dakwah itu berkesan, iaitu yang kita sebut sebelum ni balagh dan juga mubin. Di mana balaghnya dan di mana mubinnya. Balaghnya itu adalah ketika mana dia kata qala ya qaumi, iaitu dia berlembut dengan kaumnya, dia menyebutkan wahai kaumku. Yang ini dia mengiktiraf kaum dia itu sebagai sebahagian daripada dirinya. Walaupun mereka ini mensyirikkan Allah, walaupun mereka ini mendustakan para nabi, lelaki ini tak kata hei orang kafir, hei musuh Allah, hei musuh para rasul. Dia tak menyebutkan sedemikian. Kerana lelaki ini tahu yang ini perlunya balagh, perlunya sampai kepada hati supaya mereka ini nak menerima terkesan dengan dakwah yang disampaikan. Kalau ikutkan boleh je dia sebut macam-macam, wahai orang kafir, wahai orang yang mendustakan para nabi, tapi dia tak sebutkan demikian. Ini nak sebutkan dari sudut uslub dia panggil talattuf, yang ni berlemah lembut. Lemah lembut ni bukan bermakna kita sentiasa cakap pelan-pelan saja, tak. Bertegas itu juga menunjukkan salah satu yang disebut sebagai hikmah. Hikmah ni bukan semata lemah lembut, tetapi bertegas juga termasuk dalam hikmah apabila kena pada tempatnya. So lelaki ini tegas di sudut prinsip, tetapi berlemah lembut. Prinsipnya apa? Kena ikut para rasul. Tapi dari sudut ucapannya itu dia lemah lembut. Qala ya qaumi. Supaya kaum dia sedar. Lelaki ini tak membezakan dirinya dengan kaumnya. Kalau lelaki ini boleh beriman dengan apa yang disampaikan oleh para rasul dan dia sebahagian daripada kaumnya, kenapa kaumnya tidak boleh menerima? Jadi itu ungkapan walaupun semudah qala ya qaumi, yang ini menunjukkan bahawa lelaki ini tadi dia berusaha untuk berlembut dengan kaumnya. Dia mengiktiraf kaumnya. Dan benda ini berlaku kepada nabi dan juga para da'i, orang yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh alaihi salam sebut, inni da'autu qaumi, aku ini berdakwah kepada kaum aku lailan wa nahara. Yang ini Nabi Nuh menyebutkan bahawa aku berdakwah kepada kaum aku. Nabi Nuh tak kata kepada orang musyrikin, kepada orang kafir, mereka yang mendustakan aku, tapi mengiktiraf kaum dia. Pemuda Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut haula'i qaumuna. Mereka itu adalah kaum-kaum kami. Walaupun kaum mereka itu adalah mereka yang menyembah asnam, mereka yang menyembah berhala, tetapi mereka masih lagi mengiktiraf sebagai kaum. Dan kemudian di manakah letaknya mubin? Iaitu dari sudut ittabi'ul mursalin. Maka mubin ini adalah sampai kepada akal kerana lelaki ini dia menjelaskan apa yang sepatutnya dilakukan oleh kaumnya itu, iaitu mengikut para nabi ini untuk selamat daripada azab. Kenapa kita kata ittabi'ul mursalin ini adalah satu mubin? Kerana azab ini adalah perkara yang gaib. Maka jika benar ajakan para rasul, maka terselamatlah mereka. Baik, kita bagi contoh mudah. Mungkin lama dah kita tak naik highway kan. Kalau dulu-dulu mungkin kalau kita balik ke kampung, ataupun kalau mungkin anak-anak kita balik ke kampung, ni melawat kita, mungkin ketika mana berada di atas highway, biasa berlaku. Kadang bila kita bawa kereta tu, kereta yang datang daripada arah bertentangan ini, kadang-kadang dia nyalakan high beam. 2 kali kan, tak tarik high beam. Kita yang tengah bawa laju ni pun dekat lorong kanan, bila nampak high beam daripada kereta sebelah, ini di lorong sebelah yang bertentangan,
kita pun slow. Oh, sebab apa? Sebab mungkin ada apa ni? Apa ni? Traffic threat kan. Yang ni AES ataupun dan sebagainya. So kita pun pelan. Pelan-pelan tengok bila sampai dekat kawasan yang mungkin orang bawa pelan sikit, tengok tak nampak pun AES. Kan? Mungkin kita tak sedar ada, mungkin sebenarnya tiada. Tapi nak sebutkan, ketika mana kita nampak lampu tu, kan, kita perlahankan kereta. Kan. Sama ada AES ataupun tak ada AES, kalau kita perlahankan kereta, maknanya kita dah selamat. Kan. Kalau kita ada AES pun, kita selamat, maksudnya tak kena compound. Kalau tak ada pun, paling kurang kita dah selamat. Betul tak? Ini dari sudut logiknya. So kita perlahankan kereta kita. Begitulah nak sebutkan lelaki ni ketika mana dia kata ikutlah para rasul itu. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Para rasul ni kata akan ada azab yang datang dan benda itu adalah perkara yang gaib. Ikut saja dia. Kan? Kalaulah kata mereka, na'udzubillah lah, yang ni kalaulah kata mereka ini tak betul pun, dusta dan benda itu tak berlaku lah. Kan? Ya, ini kalaulah kata apa yang mereka sebut tak betul pun, paling kurang kamu dah selamat. Kan? Tapi kalau apa yang mereka sebutkan betul dan memangnya betul, kan? Bukan ke kita tak selamat? Kan? Ini kita faham dari sudut macam tu. Jadi maka bila lelaki itu dia kata ittabi'ul mursalin, supaya mereka ni fikir mereka ini para rasul ini adalah mursalin. Cukuplah sekadar Allah SWT sebut bahawa mereka ini mursal. Yang kita sebut bahawa mereka ini diutuskan, bukan mereka pandai-pandai sendiri. Mereka ini ada tuan mereka yang diutuskan. Mursal beza dengan rasul kan dulu saya sebut. Kan? Mursal ni makna ke? Kan? Dari sudut siapakah, daripada siapakah mereka diutuskan? Ini daripada Allah. Mereka ni ada yang mengutuskan. Dan mereka menyebutkan bahawa qalu rabbuna, ada Tuhan mereka yang mengutuskan mereka. Jadi kalau kita ikut mereka, benar apa yang mereka cakap, maka kita dah terselamat. Maka tak ada rugi apa-apa pun untuk kita mengikut mereka. Jadi ayat bicara, kita tengok ayat lelaki, perbicaraan lelaki ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut sampai ayat yang ke-27 ini, daripada ayat 20 hingga ayat 27. Ada lebih kurang 7 ke 8 ayat. Sedangkan ayat yang menceritakan tentang para rasul ini tadi dengan ashabul qaryah itu, ada hanya 6 ayat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan lelaki ini. Yang ini bukan bermakna lelaki ini lebih mulia pada para rasul, tak. Ayat itu banyak. Yang ini bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang seseorang itu dengan banyak ayat, ini menunjukkan kelebihan dan kemuliaan. Jadi walaupun lelaki ini orang yang biasa, tetapi ayat bicaranya itu lebih banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding para rasul. Bukan bermakna dia lebih mulia pada para rasul, tidak. Tapi nak sebutkan perbuatannya itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sesiapa pun dia. Walaupun manusia ni tak ada yang mengenali dia. Tetapi di langit, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerajaan langit, para malaikat mengenalinya sebagai seorang selebriti. Ini kadang-kadang mungkin 2-3 hari ni, Allah izin banyak daripada rakyat Malaysia yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga beberapa pandangan lah. Ada kalau artis yang meninggal, mungkin ramai yang kata apa, yang tahu, yang viralkan dan sebagainya. Kesudahan seseorang gitu, kita berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang tentukan. Tapi ada juga kematian daripada kalangan para ulama yang dan juga asatizah yang mungkin tak seviral kematian para artis. Jadi orang kata, adakah viralnya kematian itu tanda bahawa itu merupakan satu yang baik? Tidak juga. Kerana lelaki ini tadi, walaupun dia bukan sesiapa di hadapan kaumnya, tetapi dia ini selebriti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ayat yang menceritakan tentang diri dia itu lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Kalau tadi kita sebut sampai ayat yang ke-20, dia telah habis kepada ittabi'ul mursalin, kemudian dia tambah lagi pada ayat 21 dengan menyebutkan tentang kenapa kamu perlu ikut juga para rasul ini. Tapi sebelum itu, suka saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita tengok kepada ayat yang hampir sama, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan pada ayat yang ke-20. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kalau kita tengok dalam apa ni, gambar yang saya tunjukkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang gambar yang pertama yang atas ini adalah ayat ke-20 surah Yasin yang kita sedang belajar ni. Ada ayat yang ke-20 juga dalam surah Al-Qasas. Allah Subhanahu Wa Taala sebut waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari, lalu menyampaikan berita dengan berkata, wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai Firaun sedang mengadakan pakatan terhadapmu. Mereka hendak membunuhmu. Oleh itu pergilah dari sini, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat secara ikhlas kepadamu. Okay, kenapa saya bawakan ayat ini? Kerana saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana sebelum ini kita telah belajar tentang sumpah dalam Al-Quran, kita telah belajar perumpamaan dalam Al-Quran, kita telah belajar tentang uslub penegasan dalam Al-Quran. Jadi bila saya kongsikan dengan tuan-tuan, ini bukan semata-mata nak berkongsi dari sudut ibrah dan pengajaran, tapi kita juga ambil pembelajaran cara untuk kita belajar dan cara untuk kita bertadabur Al-Quran. Jadi antara caranya adalah dengan kita melihat kepada yang disebut sebagai mutasyabih Al-Quran. Mutasyabih Al-Quran. Sekejap ya tuan-tuan. Baik. Kemudian kita tengok, kalau perasan, saya gariskan antara aqsal madinati rajulun yas'a dengan perkataan rajulun min aqsal madinati yas'a. Ini ada perbezaan. Sekejap ya. Okay. Baik, so apa perbezaan antara dua ayat ini? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan rajulun pada ayat surah Al-Qasas ayat 20 berbanding pada ayat surah Yasin ayat 20. Dua-dua ayat 20. So kenapa itu berlaku? Kenapa ada dia panggil dalam bahasa ulumul Quran takdim wa takhir. Kenapa ada yang didahulukan dan kenapa ada yang dikemudiankan? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak apa perbezaan dua ayat ini. Yang ini disebut sebagai mutasyabih Al-Quran. Ayat-ayat yang hampir sama tetapi dia ada rahsia dia. Ada sebab dia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan sesuatu perkataan. Baik. Apa beza antara kedua ayat ini? Ayat surah Al-Qasas ayat 20 ini Allah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang mana beliau ini terbunuh seorang daripada orang Mesir. Jadi bila Nabi Musa terbunuh ketika mana orang Mesir itu dia bergaduh dengan Bani Israel, seorang daripada Bani Israel. So Nabi Musa ini dia mendahulukan Bani Israel itu dan dia terbunuh orang Mesir ni. Ini sebelum daripada baginda mendapat wahyu. Ini sebelum daripada Nabi Musa nak keluar daripada Mesir nak pergi ke Madian. Jadi ketika mana dia terbunuh, maka datanglah lelaki daripada hujung kota. Dan disebutkan lelaki ini, rajulun ini, ini dari sudut sifat keberanian itu sama. Tetapi kenapa Allah Subhanahu maaf kalau ada yang tak silent minta boleh silent kan. Yang ni kenapa didahulukan perkataan ayat 20 surah Al-Qasas ayat 20 perkataan rajulun itu? Kerana nak sebutkan lelaki ini dia datang
walaupun dalam keadaan yang sukar sama, walaupun menunjukkan keberanian lelaki itu sama, tetapi datangnya itu dalam keadaan yang tenang. Dalam keadaan yang tenang. Sebab apa? Sebab Firaun itu bukan nak tangkap lelaki tu. Bukan nak tangkap lelaki yang cerita kepada Nabi Musa, yang bagi tahu kepada Nabi Musa bahawa suruh dia lari. Tak, Firaun nak tangkap Nabi Musa. So dia datang dalam keadaan tenang, walaupun sukar tapi dia tenang. So cerita cerita pemuda hujung kota tadi, Allah dahulukan min aqsal Madinah kerana nak kita faham lelaki ni tadi datang dalam keadaan urgensi dan dia rasa tak tenang. Dan dia akan menghadapi satu kesukaran kerana yang diancam itu adalah diri dia. Lelaki yang sampaikan mesej kepada Nabi Musa bukan dengan tujuan nak dakwah Nabi Musa, tetapi dia menyampaikan inni laka minan nasihin, menyampaikan nasihat biasa supaya Nabi Musa keluar. Yang dia tidak diberikan ancaman. Manakala pemuda hujung kota ini tadi, dia dikenakan ancaman dan dia berhadapan dengan risiko. Dia sendiri yang berhadapan dengan risiko. Jadi Allah mendahulukan aqsal Madinah daripada perkataan rajulun dalam surah Yasin ini, nak sebutkan tentang kesukaran yang sangat besar yang dihadapi oleh lelaki hujung kota ini. Ini dari sudut diancam, dari sudut jauhnya perjalanan, dari sudut apa yang nak disampaikan, iaitulah dakwah kepada kaumnya. Berbeza dengan lelaki yang mana sekadar beritahu kepada Nabi Musa bahawa Firaun datang nak bunuh kamu. So boleh nampak tak perbezaannya? Nak faham dari sudut urgensi ayat tu. Walaupun ayat tu nampak hampir sama, tetapi ada sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan sesuatu perkataan dan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan sesuatu perkataan. Ini berbeza dari sudut situasi, berbeza dari sudut ancaman yang dihadapi, berbeza dari sudut apa yang nak disampaikan. Maka itu perbezaan di antara dua ayat ini. Ini kita belajar dan kita sebut ini sebagai mutasyabih Al-Quran. Jadi saya harap boleh faham. Kalau ada yang mungkin tak faham, mungkin boleh berikan komentar nanti mungkin ataupun bertanyakan soalan dalam ruang chat. Baik, kita sambung pada ayat 21. Kita sampai ke 12. Kemudian pemuda hujung kota ini dia sambung lagi perbicaraan dia dengan kaum dia, apa yang disebutkan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dan juga petunjuk. Baik. Kenapa lelaki hujung kota ini dia mengulangi perkataan ittabi'u? Perkataan ittabi'u di sini. Sedangkan tadi dia dah sebut dah, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kenapa dia ada fasil? Dia panggil, kenapa ada pemisahan ayat di antara ayat 20 dan 21. Kenapa lelaki ini tak sebut terus qala ya qaumi ittabi'ul mursalina la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kenapa dia tak sebut terus, wahai kaumku, ikutlah para rasul ini yang mereka ini tak minta apa-apa pun, tak minta ganjaran apa-apa pun, dan mereka ini adalah orang yang mana diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ada fasil? Fasil ni maksudnya pemisahan ayat tu. Dan kenapa perkataan ittabi'u itu diulang sebanyak 2 kali? Ada sebab dia. Kerana ayat 20 ini telah cukup reason kepada kaumnya ataupun kepada sesiapa pun manusia yang datang selepasnya. Sebab itu saya sebutkan tadi, peristiwa dalam Al-Quran ini cerita tentang siapa ataupun bila ataupun tempat di mana itu tak penting. Yang penting adalah ibrahnya, kerana dia mungkin boleh jadi berulang pada masa yang akan datang. So, kalaulah para rasul ini, kualiti yang ada pada mereka adalah rasul, sudah cukup untuk kita sebutkan tadi untuk kita mengikutnya. Dari sudut balarnya itu, lelaki itu telah sampaikan dengan baik, dan dari sudut mubinnya itu telah pun jelas.
Kan? Maknanya para rasul ini sebab apa kena ikut? Kerana mereka itu rasul. Itu dah memadai. Kan? Tetapi Allah tambahkan lagi pada ayat 21 nak tunjukkan bahawa kalaulah seorang yang sampaikan itu bukanlah rasul, so apa yang kita nak ikut? Boleh faham? Ini maknanya ayat 20 ini Allah cerita ikut sebab apa? Sebab mereka rasul. Kan? Tak perlukan kepada alasan yang lain untuk kita nak mengikut kerana terbukti bahawa mereka rasul. Sama kita dengan Nabi SAW. Tak ada alasan yang lain. Kan? Yang cukuplah Nabi itu adalah rasul untuk kita ikut. Tapi kalau bukan rasul, selain daripada rasul, apakah kita panggil guideline untuk kita ikut seseorang itu, untuk kita follow seseorang itu, maka Allah letakkan guideline dia, iaitu ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kan? Ini para rasul itu ada kualiti la yas'alukum ajra dan juga ada kualiti muhtadun, tetapi dipisahkan dalam dua ayat yang berbeza supaya kita nampak para rasul ini diikuti kerana mereka itu rasul. Sudah tentu mereka itu rasul, mereka tak mengharapkan ganjaran dan mereka itu adalah orang yang menerima hidayah. Kan? Tetapi kalau bukan selain rasul, maka Allah sebut pada ayat 21, ikutlah sesiapa pun sahaja, sesiapa pun sahaja, yang mana dia tidak mengharapkan balasan dan dia itu didapati bahawa orang yang berada di atas kebenaran. Ini guideline kita. Kita hari ini dengan berlakunya zaman fitnah, banyaknya sumber-sumber keagamaan, kita terfikir kita nak ikut siapa sebenarnya. Ini kita ikut orang yang mana man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, dan mereka ini adalah orang yang muhtadun. Baik. So kita nak kena jelas apa maksud orang yang tidak meminta ganjaran dan apa maksud orang yang muhtadun. Baik. Di pemuda ini tadi tidak, itu dia berhujah dengan mengatakan bahawa para rasul ini berdakwah tanpa meminta sebarang balasan, supaya kaumnya berfikir bahawa mereka ini tidak berkepentingan. Maknanya para rasul ini dia tidak ada kepentingan tertentu ketika mana mereka menyampaikan dakwah. Bukan nak mengangkat diri mereka, bukan nak bermegah-begah, bukan nak nak rampah takhta ke dan sebagainya, tidak. Mereka ni la yas'alukum ajra. Tidak meminta sesuatu apa pun ganjaran. Ini persoalannya, adakah orang yang menyampaikan dakwah ini dia tidak boleh meminta ganjaran? Itu persoalan yang kita kena bincangkan. Adakah mungkin sebahagian, kalau contoh ustaz-ustaz kita mengajar Al-Quran ke, mengajar anak-anak kita Al-Quran ke, yang jadi sebahagian masyarakat kata mengajar ni kena ikhlas lah. Yang ni tak boleh minta upah. Kan Al-Quran kata la yas'alukum ajra. So macam mana? Apa yang dimaksudkan la yas'alukum ajra? Bahkan apakah yang dimaksudkan dalam Al-Quran sebagai mereka yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah mereka yang mana bercakap tentang Al-Quran, bercakap tentang agama ini dan mereka ini dibayar? Adakah itu makna menjual ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran, makna orang yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah bermakna orang yang menyampaikan sesuatu ilmu yang berkaitan dengan agama tapi diberikan upah kepada dia. Bukan. Maksud mereka yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran adalah apabila wahyu Al-Quran itu, wahyu Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang mana memperkatakan sesuatu perkara yang perkara itu tidak selari dengan kehendak manusia, kehendak masyarakat umum, maka adanya orang-orang agama yang mana mereka mengubah ayat itu ataupun meletakkan ayat itu dalam dimensi supaya ia nampak kekal relevan. Perkara tersebut kekal relevan walaupun ia bertentangan dengan wahyu di hadapan mata manusia. Makna kata mesej ayat Al-Quran itu sepatutnya dilihat dari sudut yang lain, tetapi dia bawa dari sudut yang lain ataupun disembunyikan. Dia tak menyebutkan ayat-ayat yang lain, dia sebut ayat yang lain. Yang menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh seseorang ataupun yang dilakukan
oleh manusia, oleh orang kebanyakan itu adalah satu benda yang relevan. Mudah fahamnya adalah dia menggunakan agama ataupun ayat-ayat Allah ini supaya manusia semua orang puas hati. Bila orang puas hati, orang akan suka pada dia. Bila orang suka pada dia, orang akan berikan kepada dia kedudukan. Orang akan berikan kepada dia kemewahan, akan memberikan kepada dia segala bentuk ganjaran. Inilah yang dimaksudkan mereka yang meminta upah dan mereka yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan harga yang murah, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi makna la yas'alukum ajra ini, tidak mengharapkan sesuatu ganjaran ini. Jadi ganjaran yang kita sebutkan tadi adalah ganjaran yang ini ada niat lain selain daripada nak menyampaikan dakwah. Bahasa mudah kita kata la yas'alukum ajra ini menunjukkan bahawa seorang itu kita boleh ikut dia apabila kita nampak rasa dan kita boleh merasai keikhlasan dia ketika mana dia menyampaikan dakwah. Dan apa tanda keikhlasan seseorang itu, dan antaranya adalah wahum muhtadun. Para rasul ini disebut mendapatkan hidayah kerana dakwah mereka ini benar-benar tidak mengharapkan balasan, bahkan ia terbukti dengan karakter mereka. Ini ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala kan kita sebut ala siratim mustaqim. Kalau tuan-tuan masih ingat saya sebut ala siratim mustaqim, ini bukan semata-mata menunjukkan kepada Islam, kepada agama, kepada Al-Quran, tetapi ala siratim mustaqim ini juga menunjukkan kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak sebutkan apa yang mereka ucapkan, maka ia terbukti pada karakter mereka. Bukan semata-mata mereka kata nak buat sesuatu, nak berikan sesuatu kepada manusia, tetapi karakter mereka itu berlainan. Minta maaf sebut kita tak kata kepada sesiapa, tapi kebiasaannya berlaku kepada mana-mana ahli politik. Contoh, ini sebut kami ni ikhlas nak bantu rakyat dan sebagainya, tapi dari sudut karakter kehidupan mereka itu tak menggambarkan bahawa mereka ni sebenarnya nak membantu rakyat. Jadi saya tak kata pada mana-mana kerajaan, tapi kebiasaan ahli politik di seluruh dunia pun yang mana berlaku korup disebabkan yang macam tu. Sebutan itu tak menggambarkan, karakter mereka itu tak menggambarkan sebutan mereka. Ini bukan kata orang politik. Boleh jadi orang ahli agama, boleh jadi semua sahaja dalam mana-mana bidang yang mana karakter mereka itu tak mencerminkan apa yang disebutkan mereka, maka itu adalah orang yang mana tidak mendapat hidayah. Orang yang mendapat hidayah ini adalah orang yang mana selari kata-kata dia itu dengan karakter. Dan ini yang ada pada para rasul dan ini yang ada pada para ulama Rabbani. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala meletak pada ayat 21 ini, yang ini guideline kepada kita. Kalau bukan rasul, sebab rasul dah wafat, hari ini kita nak ikut pada siapa? Maka kita mengikut kepada orang yang benar-benar ikhlas di dalam menyampaikan seruan agama ini. Dan kita nampak dari sudut karakter mereka itu menepati keikhlasan dan menepati percakapan yang mereka sampaikan. Ini kerana ada orang yang buat kerja ataupun amal dia yang dia kata tidak mengharapkan balasan, tetapi dari sudut karakternya itu tidak mencerminkan sedemikian. Maka dua ciri penting iaitu mencirikan seorang yang berdakwah itu kepada yang hak, iaitulah keikhlasan dan benar dari sudut ucapan melalui karakternya. Ini pada ayat 21. Baik. Jadi itu hujah yang pertama yang disebutkan oleh pemuda hujung kota ini pada ayat 20 dan pada ayat 21. Baik. Kemudian beliau menyebutkan lagi wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apabila ditanyakan, sudahkah engkau menerima agama mereka? Maka jawabnya, ini maknanya wa ma liya la a'budu ini, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Kenapa wujudnya kenapa wujudnya statement ini? Ini seolah-olahnya lelaki ini ditanya oleh kaum dia. Kenapa engkau duk dakwah-dakwah kami ni? Kau dah terima ke agama yang dibawa oleh para rasul ni?
Lelaki ni dia tak sebutkan secara jelas bahawa dia dah terima. Dia berhujah dulu. Kerana pada ayat yang ke-25 baru dia sebut inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tapi pada ayat 22 ni dia tak sebut lagi. Dia jawab dengan logik. Yang ini menambahkan lagi mubin. Iaitu dia kata apa? Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku? Dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua akan dikembalikan. Baik, kita tengok bagaimana mubin pada ayat yang ke-22. Wa ma liyala. Ini seolah kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa mudah kita kata, apa kena dengan aku ni? Ini kalaulah aku tak mau beriman dengan Tuhan yang menciptakan aku, apa kena dengan aku ni? Yang sepatutnya aku beriman dengan Tuhan yang menciptakan aku. Sebab itu menarik. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam surah Luqman, Allah kata, inna syirka la zulmun azim, bahawa syirik ini adalah merupakan satu kezaliman yang besar. Selepas daripada ayat itu Allah mendatangkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkurli. Ini kenapa selepas daripada Allah menyebutkan bahawa kesyirikan itu merupakan salah satu kezaliman yang besar, Allah datangkan tentang ayat berkaitan dengan buat baik kepada ibu bapa. Kena syukur bahawa Allah datangkan ibu bapa. Dan Allah ceritakan bahawa seorang ibu yang mengandungkan anak dan kemudiannya menyusukan anak wahnan ala wahnin, berada dalam kesukaran. Nak mengandungnya itu sukar, yang perut besar kena bawa pergi merata dan sebagainya. Selepas dah dilahirkan, nak kena menyusu, sakit orang kata apa, rahim nak mengecut. Yang ni menyusu tu rasa sakit, dan menyusu tu pula makan masa 2 tahun. Yang mana dalam keadaan menyusu, yang ni biasalah tak tidur malam dan sebagainya. Ini kesukaran-kesukaran yang berlaku. Kenapa Allah datangkan cerita tentang ketaatan kepada ibu bapa dan terutamanya ibu? Kerana nak sebutkan kalaulah seorang anak ketika mana dia berada di dalam rahim seorang ibu, kemudian dia dilahirkan. Ini dalam keadaan dilahirkan, mungkin ibu itu berada dalam keadaan yang sakit. Dia disusukan, kemudian dia dibesarkan sampai pada satu tahap dia dah faham umur dia itu, dia dah balik ataupun sebagainya. Dia buat keputusan, dia kata ini bukanlah ibu aku. So kita akan kata apa kepada anak ni? Anak derhaka, anak tak kenang budi, zalim dan sebagainya. Sebab apa? Sebab daripada kecil mak dia tengah jaga dia sampai ke besar, dia kata ini bukan mak dia. Begitulah gambaran sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan walillahil masalil a'la, nak sebutkan kepada kita. Ketika manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjaga, walaupun kita berada di dalam rahim seorang ibu, tapi Allah yang jaga. Dari sudut makan minumnya berada dalam rahim tu, keadaannya Allah yang jaga. Sampailah ke besar, sampailah manusia ni memahami tentang agama, Allah yang memberikan semuanya, sampailah balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meletakkan fitrah, fatarani, meletakkan fitrah keimanan itu dalam diri setiap manusia. Jadi adakah patut dalam keadaan itu kita mengatakan ataupun kita beriman selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nampak? Laki ni dia kata wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Jadi dah apa kena dengan aku ni kalau aku tak mau nak beriman kepada Tuhan yang mencampakkan rasa fitrah, fatarani, mencampakkan rasa fitrah kepada aku, beriman. Sedangkan daripada kecil, daripada berada di alam rahim sampailah aku balik kepada Allah, semuanya Allah jaga. Rezeki, makan, minum semua Allah jaga. Jadi kalau kita katakan seorang anak tadi, dia tak mengaku ibu dia sebagai zalim, inilah lebih besar kita mengatakan apabila seorang hamba itu dia mengakui adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih besar kezaliman. Maka sebab itu lelaki ni dia nak mengatakan kepada kaum dia, tetapi dia
tujukan perkara yang tak betul itu kepada diri dia. Ini kenapa, ada apa dengan aku kalau aku tak beriman? Kan? Sedangkan dia beriman. Dia faham? Ini dia ubah ayat itu seolah-olah dia menjadikan diri dia itu sebagai orang yang tak beriman. Sebenarnya dia nak kata kepada kaum dia. Jadi dia dengan cara, kita nampak dia berada dalam cara yang balar dan juga mubin sekaligus. Yang ini dari sudut akalnya, fikir. Yang ini kenapa kita nak beriman dengan Tuhan yang mana mencampakkan fitrah, keimanan pada diri kita, yang telah menciptakan kita. Yang kedua, dari sudut balarnya, iaitu dia berlemah lembut. Yang ini dia kata, kamu ni kenapa tak beriman dengan Tuhan cipta kamu? Kamu ni kufur nikmat tak? Dia tak sebutkan begitu. Ini dia menghalakan kepada diri dia. Dia kata, apa kena dengan aku ni kalau aku tak mau beriman, ataupun tak mau menyembah Tuhan yang menciptakan aku, daripada tiada kepada ada, tanpa sebarang panduan. Kerana fatara ni, Fatir ini adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum surah Yasin, surah Fatir. Saya dah sebutkan dulu apa kaitannya. Fatir ini maknanya nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah menciptakan manusia tanpa ada sebarang panduan. Manusia nak menciptakan sesuatu, dia kena ada panduan dia. Nak ciptakan robot itu macam manusia, ada tangan, kaki, kepala dan sebagainya. Nak ciptakan robot, ada robot yang macam anjing, ada kaki 4 dan sebagainya. Yang ini perlukan pada panduan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Fatir. Yang ini fatara ni, Allah menciptakan manusia ni tanpa ada sebarang panduan dan menunjukkan bahawa tidak ada sebarang kecacatan. Lalu mencampakkan fitrah. Fatara ni juga mencampakkan fitrah beriman. Sedangkan kepadanya jugalah aku akan kembali. Dan menariknya, wa ilaihi turja'un, lelaki ini walaupun dia nisbahkan kalau dia tak beriman itu pada diri dia, tetapi ketika mana dia nak mengatakan bahawa akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengubah ayat tu. Dia kata apa? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian semua akan kembali. Ini kalian tu menunjukkan kepada diri dia jugalah. Tapi kenapa dia kata turja'un? Kenapa dia tak sebut wa ilaihi arji'un? Kepadanya lah aku kembali, tak? Tapi dia kata kepadanya lah kalian turja'un. Ini kalian kembali. So sebenarnya ayat ni, dia nak kata kenapa kalian tak mau sembah Allah yang menciptakan kamu? Kerana kepadanya lah kamu akan kembali. Cuma dia tukar bahasa dia itu, gaya dia itu, supaya sampai kepada hati dia, kepada hati orang yang degil ni. Kerana dia macam ni. Sebagaimana yang kita sebut dalam permulaan dulu, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innaka laminal mursalin. Ini khitab ini kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Muhammad, kamu adalah rasul. Sedangkan kita sebut surah ini dah lebih 10 tahun Nabi SAW berdakwah. So kenapa Allah nak sebutkan bahawa kamu adalah rasul? Nabi tahu bahawa Nabi adalah rasul. Jadi sebab apa berlaku demikian? Yang ini sebenarnya Allah nak sebutkan benda itu kepada orang musyrikin. Nak sebutkan bahawa kalau kamu tak mau percaya, aku kata kepada Muhammad, Muhammad ini adalah rasul. Ibaratnya kadang-kadang guru ini, dia nak bagi nasihat kepada anak murid dia. Tapi ada anak murid ni dia tak makan nasihat. So dia nasihat kepada pelajar-pelajar dia yang baik. Pelajar yang dia baik ni mungkin dia tak nakal. Tapi guru kata, ini kita sebagai pelajar yang baik, jangan nakal dan sebagainya. Walaupun pelajar yang baik ni memang tak nakal. Tapi tujuannya itu adalah nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar yang nakal. Maka lelaki ni dia nisbahkan kepada diri dia, tidak, kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Sebenarnya dia nak sebutkan kepada kaum dia. Supaya kaum dia berfikir yang mana pengakhiran kehidupan mereka adalah dan aku juga, iaitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini tadi, dan kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So adakah patut untuk kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? So nampak bagaimana ayat ini menceritakan tentang cara dakwah lelaki ini tadi, balar dan juga mubin sekaligus.
Baik, kemudian. Baik, kita ada 9 minit ini. Satu ayat ini. Kemudian lelaki ini mengatakan, أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ. Dia masih lagi menggunakan diri dia. Patutkah aku menyembah beberapa Tuhan yang lain daripada Allah? Sudah tentu tidak patut. Kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu yang bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku. Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Baik. Jadi kritikan yang juga baligh. Tadi dia sebutkan dan tambah lagi pada ayat 23 kritikan yang juga baligh dan mubin, iaitu pemuda ini dia tak mengkritik pegangan orang lain dengan hentaman. Dia tak kata apalah kau berpegang ni, apalah kau macam ni, tak. Tapi apa yang dia buat, dia menyatakan sebab kenapa ia tidak bersesuaian. Kenapa tak sesuai untuk kamu menyembah banyaknya Tuhan. Itu dengan dia menyebutkan bahawa diri dia, saya yang juga sebahagian daripada kalian supaya ia dikritik. Dan dalam keadaan orang itu tidak menolak. Dia macam ni. Kalaulah contoh kita naik flight. Kita naik flight. Flight apa-apalah. Mungkin lama dah kita tak naik flight kan. Yang ni kita bagi pengalaman kita sendiri. Orang tanya kalau kita nak pergi, macam saya dulu belajar di Jordan. Macam nak balik ke Jordan ni selalu naik flight apa? Mungkin kita kata pengalaman kita naik flight Emirates ataupun naik flight Qatar ke, ataupun naik flight apa nama yang Abu Dhabi tu, lupa dah, lama tak naik flight kan. Ini mungkin di Malaysia mungkin kita naik Air Asia ke ataupun Malaysia Airlines ke. Yang ni kita pengalaman saya kita kata saya naik Malaysia Airlines ni lebih baik daripada naik Air Asia, contoh. Contoh. So bila kita menyebutkan pengalaman kita, maka orang akan lagi rasa trust dengan kita. Orang rasa percaya dan orang rasa ini pengalaman dia mungkin boleh jadi rujukan lah dengan kita. So lelaki ni tadi, dia alihkan pengalaman, iaitu dia juga pernah syirik. Dia juga kita sebutkan tadi, dia baru beriman ketika mana datang dakwah para rasul itu tadi. Maka dia menyebutkan a'attakhizu min dunihi alihah. Yang ni patutkah ataupun bersesuaiankah kalau aku ini menyembah dunihi. Perkataan duna ini, perkataan duna ini, perkataan du ni, ini maksudnya kalau dalam bahasa Arab dia boleh membawa maksud, walaupun maksud di sini adalah selain lah. Adakah patut aku menyembah selain daripada Allah? Dun ini selain daripada Allah. Tapi dalam bahasa Arab dun ini dia boleh menjadi maknanya atas. Contoh kita kata as-sama'u dunak. Yang ini langit di atas kamu. Ini menunjukkan bahawa tidak ada satu pun Tuhan yang mana berada di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang bila kita sebutkan ada orang yang berkuasa kan, ada orang yang ada pengaruh, tapi kadang-kadang kita kata walaupun dia berpengaruh tapi ada tangan yang belakang lebih besar lagi, yang mana lebih berpengaruh daripada orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang atas padanya. Dun ini juga boleh bermaksud yang bawah. Yang ini di antara Allah dan kita tidak ada pertengahan, tidak ada bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Dunihi alihah. Dun ini juga boleh bawa kepada depan ataupun bawa daripada belakang. Yang ini di belakang sesuatu perkara yang terjadi tidak ada melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan duna ini untuk menafikan segala jenis bentuk alihah, segala jenis bentuk Tuhan-Tuhan yang lain. Yang mana ada Tuhan selain daripada Allah yang berada lebih hebat pada Allah pun tidak ada. Yang berada di bawah Allah di antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada. Di belakang sesuatu perkara yang berlaku juga tidak ada melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berkuasa. Maka digunakan dun ini untuk menafikan segala jenis bentuk adanya Tuhan, adanya kekuasaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Attakhizu min dunihi. Dan disebutkan tadi bahawa patutkah aku ini menyembah beberapa Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka disebutkan
in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Jikalah Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu yang berbahaya, mereka tidak dapat memberikan ini maknanya kalaulah kata Allah inginkan menimpakan kepada aku sesuatu bahaya, maka Tuhan la tughni syafa'atuhum, hum itu berbalik kepada apa? Kepada Tuhan. Ini Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak akan dapat memberikan syafaat dan juga tidak dapat menyelamatkan daku. Baik. Persoalan kat sini, kenapa digunakan in yuridnir rahman? Kenapa disebutkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah? Kan? Adakah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama yang Maha Pemurah, Allah mahukan kemudaratan? Kan? Kalau Allah nakkan kemudaratan, patutnya Allah guna Jabbar. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan yang ni sifat-sifat yang menunjukkan pembalasan, Aziz. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut in yuridnir rahman? Kan? Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sememangnya Maha Pemurah. Kan? Yang ni penduduk Ashabul Qaryah ni mereka menyebut dengan bentuk sindiran, kan? Pada ayat 15 dulu kita sebutkan qalu ma antum illa basyarun. Yang ni dia kata kepada para rasul ni, kamu ni semua ni bashar, manusia biasa. Wa ma anzalar rahman. Yang ni ucapan Ashabul Qaryah. Ini tidak ada yang Ar-Rahman yang kamu disebut-sebutkan itu turun apa-apun kepada kami. In antum illa takzibun, ayat 15 kan. Depa menyebut perkataan Ar-Rahman, maka Allah ulang pada ayat 23 ini in yuridnir rahman. Yani walaupun kamu ucap dengan bentuk sindiran, tapi kamu ingat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menafikan bahawa Allah juga Al-Aziz, Tanzilal Azizir Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah, tetapi tak dinafikan bahawa Allah juga Al-Aziz, Allah juga berautoriti untuk menghukum orang yang bersalah. Kan? Soalan nak kata macam ni, kadang-kadang kita terlalu menyebutkan bahawa pemurahnya Allah, walaupun itulah yang Allah nak kita faham dan kita tahu, kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena ingat pemurahnya Allah tak bermakna kita boleh buat dosa sesuka hati. Kerana selain daripada pemurahnya Allah, Allah juga adalah Aziz. Allah juga berautoriti untuk menghukum manusia ketika mana manusia melakukan kesalahan. Seolah ayatnya macam tu. Dan juga maksud Ar-Rahman, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan manusia yang membawa kejahatan. Yang nak menghapuskan kamu sebagai salah satu sifat ataupun tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bila adanya kamu ini merosakkan masyarakat yang lain, maka dengan Allah menghapuskan kamu, maka Allah memberi rahmat kepada orang lain. In yuridnir rahmanu bidurrillah. Yang ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bahaya ke atas kamu, yang ini menghapuskan kamu, ini juga menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab nak selamatkan orang lain daripada terpengaruh dengan ajaran dan juga terpengaruh dengan apa yang kamu bawa. Dan Allah kata apa? Yuridnir rahman bidurrin la tughni syafa'atuhum. Tiada manfaat syafaat ataupun tidak ada keselamatan kerana ia datang dengan rahmat. Yang ini maknanya tidak ada manfaat syafaat dan keselamatan. Syafaat dan keselamatan ini datang melalui apa? Datang melalui rahmat. Maka bila tidak ada rahmat, maka tidaklah ada syafaat dan juga keselamatan. Sedangkan Allah lah yang maha penyayang. Sebab itu selalu kita juga berdoa selepas habis solat kan. Kita berdoa Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menghalang ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan untuk memberikan kepada manusia. Dan tidak ada sesuatu yang dapat memberi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghalangnya daripada manusia. Ini tidak ada manfaat yang dapat diberikan kepada manusia dari sudut syafaat ataupun keselamatan, kerana manfaat syafaat dan keselamatan itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala, pada waktu itu rahmat Allah dah pause, berhenti sekejap. Sebagaimana yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu, anak Nabi Nuh alaihissalam,
Firaun sebagai contoh. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan, adakah Allah tidak rahmat? Allah rahmat. Yang menghapuskan Firaun supaya anasir Firaun tu tak apa nama tak memberi kesan kepada masyarakat yang akan datang. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rahmat kepada Firaun itu telah diberhentikan kerana dia masih lagi berdegil. Maka inilah Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang 23 dengan ucapan lelaki ini tadi, janganlah kamu menyembah selain daripada Allah, Tuhan-Tuhan yang lain, kerana Tuhan-Tuhan itu tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai apa pun dari sudut nak memberikan syafaat ataupun keselamatan, kerana syafaat dan keselamatan itu datangnya daripada hak, yakni Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman yang benar-benar disembah, yang Ar-Rahman yang benar-benar yang disebutkan oleh para rasul, bukan yang kamu sindirkan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, ayat 24 insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada tuan-tuan. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.